polis dan tentera. Saya dimaklumkan bila dengar jeneral nak main ni, mereka semua mobilize habis askar main malam ni. Askar yang sedang berkhidmat dan askar yang telah pun bersara daripada Angkatan Tentera Malaysia. Alhamdulillah, selepas saja Datuk Gafir berucap, kita akan menerima seorang tetamu lagi, iaitu Major General Najmi Haji Ahmad, pengarah Kagat, Kor Agama, yang insyaAllah buat masa ini beliau sedang berucap di tempat pengumpulan pertanian di Ambangan Haid. Tuan-tuan dan perempuan, penyertaan pegawai-pegawai tinggi Angkatan Tentera bukan sahaja di kalangan tentera darat, malah kita mempunyai penyertaan daripada juga tentera laut. Seperti saya dimaklumkan Admiral Imran dan juga Brigadier General Hadi. Ini ialah orang-orang yang telah berkhidmat cukup lama, bukan sahaja memberikan tenaga mereka, tetapi malah memberikan nyawa mereka kepada negara yang kita sayangkan ini. Sekian lama mereka membisu, tetapi akhir-akhir ini kita menyaksikan ramai pegawai-pegawai tentera apabila meninggalkan Angkatan Tentera merasa hidup mereka tak senang kalau mereka tidak meluahkan apa yang terbenam dalam hati mereka. Sebab itu alhamdulillah, malam ini kita datangkan dua orang jeneral bagi menceritakan kepada kita apakah yang tersirat dan tersurat dalam hati mereka. Sementara itu besok di Kuala Lumpur akan berlaku satu convention Pakatan Rakyat yang menghimpunkan semua pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat daripada PAS, DAP dan Keadilan. Dan besok juga kita akan buat pengisytiharan besar. Apakah benda-benda yang rakyat mesti tahu dalam manifesto kita? Apa yang kita nak tawarkan kepada kerajaan? Apa yang kita nak tawarkan kepada kerajaan dan juga kepada rakyat? Rakyat mesti tahu sebagai sebuah kerajaan yang bakal mengambil alih pemerintahan negara ini, apakah benda yang kita nak bagi kepada rakyat. Kita tak mau sentiasa kutuk UMNO dan Barisan Nasional, tetapi kita tidak menyediakan jawapan-jawapan dan jawapan kepada masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sering kali kita sebut di antara negara yang paling kaya di dunia ini ialah Malaysia. Kita bukan sahaja dilimpahkan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai kemewahan. Di laut kita ada minyak, di bumi kita ada emas dan biji, ditambah pula bumi yang subur. Tetapi yang lebih penting sekali, rakyat yang rajin dan penuh kejituan untuk membangunkan diri masing-masing. Apatah lagi dalam keadaan kita bukanlah seperti rakyat Singapura, bukanlah seperti rakyat di Indonesia ataupun Filipina. Kalau Singapura itu bayangkan, walaupun dia 3 juta, tetapi dia hidup dalam keadaan yang cukup sempit kerana negeri dia kecil. Dia hidup macamlah sarang marpati. Ataupun seperti Indonesia, walaupun dia ada beribu-ribu pulau, tetapi rakyat dia hampir 200 juta. Maknanya dibandingkan negara-negara tersebut, kita jauh lebih baik. Bukan saja kita jauh dari malapetaka, tetapi Allah Ta'ala telah memberikan keharmonian dan kesejahteraan kepada kita. Namun, walaupun kita mempunyai segala-galanya, tetapi rakyat masih lagi menderita. Rakyat masih susah. Rakyat masih merimpat di tempat dia sendiri. Untuk menghantar anak-anak saya baru. Tadi bincang dengan Datuk Jeneral. 2 hari, 3 hari yang lepas, saya ditemui oleh seorang tentera yang sedang berkhidmat. Dia kata, yang berhormat, saya ada 6 orang anak yang bersekolah. Bayangkanlah dengan pendapatan yang saya ada, saya terpaksa siang jadi askar,
malam bawa private sapu untuk menyara anak-anak. Sebab itu kita katakan tidak masuk akal sebagai sebuah negara yang kaya raya. Kita boleh berikan segala kemewahan kepada rakyat dengan syarat harta yang kita ada itu kita tidak rompak. Sebab itu sentiasa kita sebut bagaimana dalam parlimen kita diumumkan, dimaklumkan bahawa bagaimanakah pendapatan negara kita. Setiap tahun sebagai contoh, Petronas memberikan cukai, membayar cukai kepada kerajaan. Malah tahun 2011 saja 80,000 juta. 80,000 juta itu baru Petronas. Kita mendapat cukai dan pendapatan daripada lain-lain. Kalau kita urus takbir dengan baik, saya yakin dan percaya bukan sahaja kita mampu memberikan kemewahan kepada rakyat, tetapi hal-hal asas seperti pendidikan percuma, minyak yang kita akan turunkan. Malah tiap-tiap ibu dan bapa kita yakin kalau kita ikut model seperti model negara-negara Skandinavian yang lain, ibu bapa yang tidak bekerja, yang menjadi ibu bapa sepenuh masa, mendapat allowance bagi menjaga anak-anak mereka. Ini semua kita fikirkan kerana kita tahu kita ada kemampuan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun menulis manifesto kita. Kita akan isytiharkan manifesto kita, tetapi tidak lari daripada asas-asas yang kita telah sebut sebelum ini. Apa dia benda-benda yang akan kita lakukan dalam masa 100 hari sebaik saja kita mengambil alih kerajaan. Datuk Seri selalu mengulangi perkara-perkara yang akan kita sebut. Yang pertama kita kata, insya-Allah Datuk Seri akan ke sini sebentar lagi. Kita kata sebaik saja kita dinobatkan sebagai kerajaan yang baru, sudah pasti kita akan turunkan minyak. Yang kedua, bila harga minyak turun, kita yakin harga barang juga akan turun. Di samping itu kita juga menawarkan pelajaran percuma. Karena anak-anak kita ialah harta kita yang kekal. Memberikan pelajaran kepada anak-anak, maknanya kita membina kekuatan kita, kita menghimpun harta kita. Sebab itu, untuk memberikan pendedahan kepada mereka, kita mesti memberikan pelajaran. Dan untuk itu, kita tahu ada ibu bapa yang tidak mampu. Tetapi apapun juga, mampu tidak mampu, anak-anak harus mendapat pendidikan. Dan pendidikan ini harus diberikan secara percuma. Daripada darjah 1 hinggalah ke universiti. Di samping itu, pada tahun 2010, di dalam parlimen, kita tunjuk kepada kerajaan UMNO dan Barisan Nasional bahawa kita ada buku jingga. Apa dia buku jingga ini? Dalam buku jingga ini kita tulis benda-benda yang kita nak buat. Dan di antara yang kita nak buat ialah warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Tak kira dia suami, isteri, lelaki, perempuan, Melayu, Cina, Siam, India, apa juga bangsa, selagi dia warga dari Malaysia. Kita berjanji pada tahun 2010 kita berjanji warga emas ini akan mendapat RM1,000 tiap-tiap tahun. Bila kita berjanji secara bertulis, kita tulis pada tahun 2010. Tuan-tuan, dalam parlimen mereka candek kita. Mereka kata ni kerjaan Pakatan Rakyat, kerjaan mengarut. Kalau inilah yang dilakukan, negara akan bankrupt. Tiba-tiba tuan-tuan, walaupun dia kutuk kita, tetapi pada tahun 2011 secara diam-diam kita tak lulus pun bajet itu, tak pun dibincangkan, kerajaan umumkan dia akan bagi BRIM sebanyak RM500. Tengok dia punya ilaha illallah, tak ada idea hak kita. Kemudian dia bagi pada tahun 2012 RM500 lagi dan berjanji, timbalan Perdana Menteri Mahyudin berjanji, dia kata kalau rakyat terus memberikan mandat kepada UMNO dan Barisan Nasional, BRIM tahun depan akan dapat RM1,000. Tuan-tuan, kita buka buku ni, kami tulis dah 2010 lagi. Hampa kata negara bankrupt. Macam mana hampa boleh lakukan? Maknanya, kalau kita tak kaya dalam parlimen, kita tak tulis dalam buku jingga, tobat lahum dia takkan bagi, tuan-tuan dan perempuan. Tobat dia tak bagi. Tetapi oleh kerana kita ramai, kita kuat, kita bersuara, kita berceramah setiap malam,
Dia kata kalau aku tak bagi juga, mampu era aku kali ini. Sebab itu tuan-tuan, idea-idea yang kita persembahkan, idea-idea yang kita tulis, dan idea-idea yang kita nyatakan, kita kata boleh buat, kita boleh laksanakan, karena kita tahu apabila kita tidak mencuri, sudah pasti rakyat boleh menikmati semua kemewahan yang ada dalam negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi yang kita, insya-Allah, kita yang ni saya lawan sungguh-sungguh, dan alhamdulillah diterima pakai oleh semua pimpinan Pakatan Rakyat. Kita kata ibu-ibu yang tidak bekerja, ibu-ibu yang duduk di rumah, ibu-ibu yang menghabiskan masa dia untuk membangunkan keluarga, tak kira siang dan malam, menjaga dan mendidik anak-anak, di samping buat kerja, sampai memberikan perkhidmatan untuk suami. Kita harus memberikan penghormatan kepada ibu-ibu ini. Sebab itu kita ada satu program untuk wanita ini, untuk ibu-ibu ini. Untuk ibu-ibu, saya kiranya bapa carum RM10 sebulan. Kerjaan Pakatan Rakyat akan bagi RM50 sebulan. Dia carum RM10 lagi, kita akan tambah RM50 lagi. Maknanya tuan-tuan, kalau bapa boleh bagi RM20 sebulan, kerjaan Pakatan Rakyat akan bagi RM100 sebulan kat dia. Maknanya tiap-tiap bulan, ibu atas nama ibu ni akan dapat RM120, insya-Allah. Dan kita yakin ibu-ibu ini, kalaupun ada masalah di depan hari, sekurang-kurangnya duit untuk memulakan penghidupan dia sudah ada untuk membesarkan anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah di antara perkara-perkara yang kita fikirkan. Sebab itu Datuk Seri Anwar berkali-kali ulang, dan dia bagi warning kat kita semua, wakil-wakil rakyat. Bila kita merintah, dah hampa jadi menteri, aku jumpa hampa curi tempat hampa dia Sungai Buloh. Tak ada can hampa nak lari, aku tak peduli hang dari mana. Sebab dia kata, aku telah lalui penderitaan ini. Apabila rakyat mencuri, hampa tangkap. Rakyat curi ayam 3-4 ekor, hampa boh dia dalam jail 3-4 bulan. Menteri curi ratus juta depan mata. Bukan saja curi unta, lembu, kambing, curi macam-macam. Tapi rakyat bising, rakyat hingang. Tetapi tidak ada apa yang berlaku kepada menteri-menteri ini. Sebab itu kita kena tukang. Maknanya tuan-tuan, sekali ini tuan-tuan akan saksikan, bukan rakyat takut kat kerjaan, tetapi rakyatlah yang akan menentukan jatuh atau bangunnya kerjaan ini. Rakyat telah pun bersedia untuk bukan saja menegur, malah untuk mengambil tindakan, kerana rakyat tahu bahawa setiap 5 tahun mereka mempunyai kuasa, dan kuasa inilah kuasa yang paling karamat. Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya yakin kita bawa pemimpin-pemimpin kita untuk bercerita kepada tuan-tuan dan puan. Sebagai mukadimah, itulah yang saya nak sebut. InsyaAllah kita akan dengar lagi daripada pimpinan-pimpinan kita, insyaAllah. Dan apatah lagi YDP kita pun ada datang ni, Jeneral pun ada. Saya nak minta bunuh diri, dan saya yakin sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sangat-sangat. Kita pun tak tahu bila pilihan raya akan jadi, bila akan dibubarkan parlimen. Untuk hari ini saya masih lagi boleh kata saya ahli parlimen, kerana dia tak bubar parlimen. Kita tanya 2-3 hari yang lepas, Najib kata saya sudah pun ada maklumat dan ada tarikh. Tapi oleh kerana rosmah tak umum, kita tunggu lagi. Kita terpaksa tunggu rosmah juga nampaknya. Untuk itu, ucap terima kasih kepada tetamu-tetamu kita. Untuk itu, kepada penganjur dan kepada tuan-tuan dan perempuan. Tidak ada lain bahasa yang dapat saya katakan sokongan tuan-tuan kepada saya selama ini. Alhamdulillah. Saya cukup gembira menjadi ahli parlimen tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan habiskan, kita akan tamatkan penderitaan tuan-tuan dan perempuan. Kita akan pastikan kerajaan yang cukup zalim ini akan turun, dan masa depan tuan-tuan dan puan-puan kita akan bangunkan bersama-sama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Terima kasih yang berhormat Datuk Johari Abdul. InsyaAllah Datuk Jo, kalau kita tengok di Sungai Petani, tak berapa ada masalah. Sebab Sungai Petani kita tengok GAA lebih kuat daripada UMNO. GAA tahu sebenarnya?
Gerakan Anti Ali. Mereka kempen nak berjatuh orang. Lagi dahsyat. Tapi tak payah bimbang apalah. Di peringkat parlimen cuma bendera kena tukar kerap. 6 kali tukar tak umum-umum lagi. Jadi untuk tidak buang masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Haji Abdullah Yusof selaku Adun Pantai Merdeka. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Solusi untuk kuasa penerangan kawasan Yang Berhormat Datuk Johari Abdul, Ahli Parlimen Sungai Petani, yang bahagia Lieutenant Jeneral Besar Datuk Khafir dan sahabatnya, seluruh kepimpinan kawasan, kepimpinan PKR, PAP, sahabat-sahabat, hadirin hadirat, terdiri daripada parti-parti dan pakatan, sahabat-sahabat kita dari UMNO dan Barisan Nasional yang rasa tertarik untuk hadir pada malam ini, dan insya-Allah kita mengharapkan hadirin hadirat yang dirahmati sekalian dapat mengambil intipati ucapan pada malam ini supaya kita sama-sama buat perbandingan di antara ucapan-ucapan kepimpinan UMNO Barisan Nasional dan juga kepimpinan kita dengan bukti-bukti yang jelas. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, kita mengadakan majlis macam ni tujuannya untuk menerangkan dasar kita kepada rakyat. Kalau nak mengharapkan TV 1 jam punya berita, 45 minit punya cerita tentang BN, UMNO, MCA, MIC dan sebagainya dengan penuh kutukan, fitnah, pembohongan dan lain-lainnya. 15 minit lagi cerita artis dan juga cerita pasal sedikit aksiden sukan gitulah. Jadi betapa hebatnya kempen mereka melalui itu. Itu pun tak cukup. Depa nak kena turun mai Kedah ni. Datuk Seri Najib, Tan Sri Mahidin, berapa kali dia mai sekali, ramai sungguh balik-balik daripada tahap mai tu semua orang tu. Kan? Turun pula Datuk Seri Najib. Balik pi risetkan berkata tahap mai tu mai nak dengar aja. Jadi apabila suasana begini, dia duduk tunggu bila nak berbuat parlimen, tarikh tak jumpa. Nak tunggu apa tak tahu. Kita kata kalau nak raya tunggu nak bulan lah. Kan? Tapi kalau tunggu nak bulan tak jumpa. Sebab bulan banyak. Kan? Ibu banyak, anak tak jumpa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita